Malam ni kita semangat Malaysia ya, Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Malaysia, salam MMG, kopi-kopi MMG, santai tapi sampai. Alhamdulillah. Sementara kita menunggu kawan-kawan kita ya, yang mungkin baru sampai daripada luar mungkin, atau yang mungkin baru lepas solat ya. Alhamdulillah. So pada malam ini kita akan mulakan majlis kita dengan salawat Nabi ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. So mudah-mudahan kita dapat syafaatnya nanti daripada hidup di dunia sehingga ke akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah, alhamdulillah pada minggu ini saya kembali menjadi host anda. Saya Azhar Muhammad ya, dan pada malam ini seperti biasa saban minggu kita hadir dalam slot kopi-kopi MMG, santai tapi sampai. Alhamdulillah. So pada malam yang mulia ni kita insya-Allah hari ini pun hari cuti. Hari ini cuti. Siang tadi mungkin anda dah berehat. So malam ni kita nak hidangkan anda dengan pengisian ilmu. Semoga generasi Malaysia kita ni jadi generasi yang berilmu. Itu yang paling penting. Kepada anda yang baru menonton, alhamdulillah, terima kasih atas menonton FB live kita pada tiap minggu. Dan kita harap dapat share kepada kawan-kawan lain. Semoga mereka dapat manfaat juga. Nanti boleh anda berinteraksi kami di ruangan komen. Dan boleh juga nanti sambil like, sambil kita share, kita komen ataupun nak tanya apa-apa, boleh direct bersama kami. So mudah-mudahan kita nak tanya semua apa khabar, semua sihat semua. Sihat mudah-mudahan. So siapa sihat mudah-mudahan boleh tekan kat butang komen tu, button komen. Maknanya alhamdulillah kita sihat, dan kita doakan anda berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey, alhamdulillah. So tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita berada dalam dipanggil rancangan satu Hari Malaysia. Program satu Hari Malaysia kita ni, kita nak bicara tentang, sebelum kita mulakan topik kita malam ni, alhamdulillah tetamu kita pun dah hadir. Sebelum saya menyerahkan dan beliau akan memperkenalkan diri pada malam ni, saya fikir yang paling penting kita nak share juga. Malam ni special, kita nyanyi lagu Negaraku bersama dengan rasa bangga dan gembira sebagai umat Malaysia, sebagai rakyat Malaysia di bumi yang bertuah ni. Sebab saya yakin apa yang kita nikmati di Malaysia mungkin kita tak dapat kat negara lain. Alhamdulillah, kita dah berjalan banyak negara di dunia dan kita nampak kemakmuran Malaysia ni berbeza berbanding kawan-kawan kita di negara-negara lain. Kita berbilang kaum, berbilang bahasa, agama, budaya dan cara hidup, makanan juga berbeza. Tapi kita dapat disatukan dalam satu rumpun bangsa, iaitu bangsa Malaysia. So saya nak share sikit lah sebelum kita mulakan acara kita Cik Syam. Okey, alhamdulillah, kita nak share datang dari mana perkataan Malaysia itu. So kepada yang tahu, mungkin ada baca buku sejarah, mungkin datang daripada mulut-mulut, daripada nenek kita cakap apa asal nama Malaysia. Sebelum Malaysia, kita tahu semua bahawa negara ini dinamakan Tanah Melayu, yang mana tanah orang Melayu lah. Jadi kita nak tengok, adakah anda tahu, boleh type komen siapa yang tahu sejarah sejarah Malaysia. Sejarah Malaysia, nama Malaysia. Saya sempatlah tadi melihat beberapa rujukan bahawa Malaysia ini rupanya antaranya sambil-sambil tu boleh komen kat bawah tu. Okey, Malaysia ni datang daripada perkataan Inggeris. Malay itu kita tahulah, Malay merujuk kepada tanah orang Melayu. Tanah orang Melayu. Sebab bila saya ke Thailand ataupun saya ke Indonesia, saya dapati orang kat sana dia tak panggil kita ni Malaysia, tapi dipanggil Malay. Kalau kita pergi Thailand, orang Thailand dia kata dia membahasakan dengan, kalau dia cakap Kelantan, dia kata dia nak pergi ke Malay. Dia tak cakap Malaysia, tapi Malay. Bermaksud kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di sekitar Thailand, di Nusantara ni memang dah tahu bahawa Malay merujuk kepada Malaysia. Dan mana datang perkataan Sia, Malaysia itu? Dalam bahasa Inggeris, kalau kita buat rujukan sedikit, dia panggil Shire. Shire, dia perkataan daripada asal kata Shire. Jadi Malaysia. Shire ni merujuk pada kampung atau satu tanah atau negara
Jadi Malaysia ni adalah daripada perkataan Shire itu daripada perkataan bahasa Inggeris. Malay itu merujuk kepada orang Melayu yang tinggal sebagai pribumi asal, yang orang asal di tanah ini, di tanah negara kita ni. Orang asal, ingat tu, kita adalah orang asal, kita bukan pendatang. Mungkin ada di kalangan kita keturunannya mungkin datang daripada Nusantara, mungkin daripada Indochina ataupun Eropah, tetapi nak bagi tahunya bahawa penduduk asal negara ini adalah orang Melayu. Jadi dipanggil Malay Shire, Malay Shire. Jadi lama-lama asimilasi sebutan bahasa menjadi Malaysia. Itu yang pertama, rujukan sejarah. Sebab dia ada berbagai sumber, dan ini kita anggap sebagai satu maknanya kita dapat sumber daripada mana datang perkataan atau nama Malaysia tu. Kita respect semua, sebab kita tak ada satu pun yang kita anggap sebagai paling kukuh dari segi buktinya, sebab kita berdasarkan beberapa rujukan yang dikaji. Sebab tu ada beberapa pendapat tentang nama Malaysia ni. Dan yang kedua, Tanah Melayu. Tanah Melayu ni daripada zaman Inggeris lagi, penjajahan, melalui satu kajian dipanggil biografi ataupun biogeografi, menyatakan bahawa negara kita daripada Papua New Guinea di Indonesia, di ujung sana, kita panggil di pantai barat, di pantai timur Indonesia ada nama Papua New Guinea, sehingga ke Thailand disebut dengan nama Malaysia. Malaysia. Jadi kat situ itu sebutan pakar geografi. Dan yang ketiga, pada tahun 2009 di dalam rujukan saya, Akhbar Utusan Malaysia ada memberi liputan bahawa sebenarnya nama Malaysia ni telah wujud pada tahun 1889. 1889 ni dah ada satu kajian Geographical Notes in Malaysia and Asia ditulis oleh seorang pengembara Amerika. Dalam catatannya, dalam ketika itu dia telah mengunjungi Malaysia dan pergi melawat tanah Melayu, ke Labuan, Brunei, Sandakan dan Sulu. Dia dah sebut dalam artikel dia tahun 1889, tuan-tuan. 1889 dia menyatakan kat situ, dah dia tulis dalam artikel pengembaraan dia tentang nama Malaysia. Jadi nama Malaysia ni bukan baru-baru. Kalau kita tengok, penubuhan Malaysia adalah tahun 1963 secara rasmi di negara kita, di tanah Melayu. Tetapi sebenarnya nama Malaysia ini telah dijumpai dalam artikel catatan perjalanan seorang pengembara Inggeris pada 1889. Dan ada juga dikatakan di Chicago, Amerika, bahawa tahun 1914 telah ada memang peta yang disimpan di museum di sana di Chicago, di US. Pada tahun 1918 catatan pada peta ataupun peta pelan tanah Nusantara ni, dan dalam peta tersebut menyatakan bahawa negara kita, Semenanjung Tanah Melayu ni memang dah dipanggil Malaysia ketika itu. Jadi tahun tu 1914. Jadi sebenarnya nama kita ambil satu rumusan di sini bahawa nama Malaysia merupakan Tanah Melayu. Jadi kita sebenarnya tak salah pun kalau nak sebut nama Malaysia ni adalah merupakan Tanah Melayu. Jadi kita berbangga sebagai kita anak orang Melayu. Sama ada kita ni berlatar belakangkan etnik Jawa, Bugis, Banjar, orang Kelantan, mungkin orang Kedah, orang Siam, tapi kita bangga sebab kita ni berada di tanah Melayu dan menjunjung tinggi kedaulatan Raja-Raja Melayu, dan kita amat berbangga dan alhamdulillah nikmatnya sehingga hari ini kita dah dapat duduk dalam sebuah negara berbilang kaum, yang mana kawan-kawan kita China, India dan yang lain-lain ni datang disatukan di bawah perjanjian dipanggil perjanjian sosial, di mana mereka dulu mungkin daripada negara asal masing-masing dibawa ke sini untuk menjadi pelumur biji timah, mungkin kerja di ladang, dan alhamdulillah kita semua dah dapat pakat duduk dalam sebuah negara yang aman damai. Jadi sempena Hari Malaysia ini kita dapat kupas sedikit tentang asal nama Malaysia kepada mungkin yang belum tahu ataupun tak tahu ataupun yang mungkin tercari-cari. Jadi kita nak mulakan rancangan kita malam ni, dan kupasannya sangat menarik dibawakan oleh sahabat saya, seorang yang memang bergiat dalam memberi penerangan banyak kepada usahawan-usahawan Melayu kita, terutamanya dalam industri pendidikan di luar sana, tentang pentingnya memiliki hibah dan yang paling penting apa peranan hibah kepada usahawan. So saya tanpa melengah masa, saya nak perkenalkan diri
Cik Syam ni malam ni mengupas tajuk apa tujuan hibah kepada pewaris-pewaris perniagaan. Jadi saya nak jemput Cik Syam untuk kenalkan diri dulu sebelum kita mulakan forum kita. Silakan. Terima kasih Cik Arif sebab kata sudi menjemput saya untuk malam ni untuk berkongsi sedikit ilmu kepada anda semua. Okay. Nama saya Hisham Harun. Okey. Saya merupakan graduan daripada Politeknik Metro Johor Bahru. Okey, dalam jurusan Kewangan dan Perbaikan Islam. Okey. So saya bekerja di bawah Group, membawa jenama Prudential BSN Tagafulah. Okey. Kepakaran saya adalah menyediakan program hibah tagaful kepada seluruh usahawan-usahawan yang berada di Malaysia. So Cik Hisham, nak panggil Cik Hisham ya, Cik Hisham Harun ya? Boleh. Panggil Cik Hisham pun boleh. Okey, alhamdulillah. So Cik Hisham ni seorang graduan dalam bidang perbankan Islam. Jadi hal-hal ehwal kewangan ni memang orang kata makanan dia lah ya. Jadi maknanya kat sini malam ni kita bertuah sebab kita dapat berkongsi maklumat dan information ni. Dan yang paling penting nanti sambil-sambil anda menonton kami ni, kalau boleh klik butang share, like dan boleh komen. Dan mungkin boleh tanya terus apa soalan yang anda mungkin nak tanya berkaitan dengan perniagaan anda yang memang sangat-sangat penting dan perlukan hibah ini. Okey, Cik Syam, saya nak tanya sikit lah Cik Syam. Apa tu? Boleh. Saya nampak dalam 2-3 tahun terakhir ni, ramai orang post dalam FB, dalam IG, even dalam Telegram, dia cerita pasal artikel hibah. Saya masa di peringkat awal dulu pun masa belum sekolah lah, belum belajar lah hibah ni pun tak faham hibah ni kan. Jadi hibah kan, dulu kita biasa dengar faraid, kita biasa dengar cerita pasal waris, wasiat. Sekarang ni kita banyak sejak 2-3 menjak ni orang kata cerita pasal hibah. Okey, boleh Cik Syam terang sikit apa maksud hibah ni? Okey, betul, terima kasih. Okey. Saya setuju dengan Cik Agah tadi. Hibah ni memang orang kata dalam 2-3 tahun ni agak famous. Bila orang jumpa bawa hibah, tapi ada juga yang masih tak faham apa tu hibah. Okey. Hibah ni orang kata bermaksud hadiah. Mana hadiah kita bagi kawan, kita bagi ibu, kita bagi adik-beradik kita, itulah hibah. Okey, tapi daripada segi hibah tagaful ni apa pula? Hibah tagaful ni orang kata hadiah daripada segi pampasan tagaful tu sendiri yang kita ambil. Okey, yang mana kita bagi kepada penama-penama yang kita nak. Yang mana hak milik mutlak. Okey, terkeluar daripada faraid dan tak termasuk dalam satu pusaka. Jelas ke? Okey, itu penerangannya. Ringkas sekali tapi padat. Maksudnya apa pampasan takaful lah sebenarnya. Pampasan takaful ni adalah satu proses apa tadi? Pengagihan. Pemberian. Mana pampasan takaful ni diberikan kepada sesiapa yang dia nak lah ya. Ya, betul. Maknanya mungkin keluarga, ibu, anak ataupun sesiapa yang dia boleh ni. Dan yang paling menarik Cik Syam cakap tadi bahawa bila kita dah buat hibah, apa harta yang pampasan takaful tadi tak perlu lagi diparaid ataupun maksudnya terkeluar daripada harta pusaka dan tak perlu dimasukkan dalam senarai harta pusaka. Okey, dan apa bestnya hibah ni? Hibah ni kita boleh bagi kepada sesiapa yang kita nak, walaupun tiada pertalian darah, dan juga walaupun berlainan agama. Kalau kita tengok dalam faraid untuk orang kata waris-waris kita, hibah ni kita boleh bagi sesiapa je. Contoh kita ada orang kata kawan baik, kita nak bagi hibah dekat dia. Contoh kawan baik yang Melayu ke, yang Cina ke, kita boleh bagi. Itu special ni hibah. Jadi kalau itu hibah takaful lah maknanya hibah takaful. Hibah takaful ni maknanya pampasan daripada pelan atau program takaful tu, yang mana nanti bila kalau berlaku satu musibah, pampasan atau duit tadi boleh diagihkan kepada siapa-siapa yang kita nak. Macam okey. Saya kena percaya penonton di luar sana tertanya-tanya juga. Kita pernah dengar juga kalau harta yang mungkin sekarang ni selain daripada takaful, kita ada kereta, kita ada rumah. Jadi adakah itu juga boleh dihibahkan? Okey, bagus soalan tu. Itu hak macam hibah ni kita terbagi dua lah. Satu hibah, orang kata hibah mutlak, dan juga hibah bersyarat melalui tagaful. Okey, hibah mutlak ni untuk harta kita lah, macam rumah, kereta, kita ada perniagaan, itu pun kita boleh hibah lah. Dan itu kita ada dua maknanya hibah. Maknanya kalau harta macam harta kereta, rumah ke apa benda-benda yang dipanggil harta tidak alih ni, adakah boleh dihibahkan melalui takaful? Boleh. Kita orang kata menilaikan
nilai aset tu dengan jumlah pampasan takaful. Contoh rumah tu 200,000, kita buatkan sijil takaful yang nilai dia sama 200,000. Maksudnya rumah tu tak boleh lah nak melalui takaful. Ya, tapi kita boleh menilaikan nilai rumah. Ya. Contoh 200,000, maknanya kita boleh gantilah maknanya Ya. daripada rumah secara fizikal tu menjadi mengikut nilai pampasan takaful, dan nilai pampasan tu boleh diagihkan kepada siapa yang kita nak. Ya, betul. Sedangkan maknanya kalau yang rumah tadi, kalau kita nak buat hibah tu macam mana? Okey, kalau rumah tu kita hibah ni first kali kita kena pastikan rumah yang kita nak buat hibah tu dah habis bayar lah. Okey. Memang harta orang tu lah. Ya, betul. Kalau yang masih berhutang, saya minta maaf, tak boleh buat hibah. Okey. So mana, dan kalau dah habis bayar, kita boleh ke mahkamah syariah. Mahkamah Syariah untuk buat tuntutan hibah. Ya, betul. Okey, melalui kena engage lawyer juga ya. Ya, betul. Dan kat tu juga melibatkan kos. Ya. Kos ni lah yang kita boleh guna melalui hibah takaful. Maknanya hibah takaful boleh bayarkan kos. Yep, orang kata kos untuk turun naik mahkamah, orang kata turun isi minyak kereta. Okey. Contoh kata nak turun naik mahkamah, nak kena panggil ahli waris, adik-beradik. Takkan kita nak panggil mereka dengan kosong-kosong. Mungkin yang dari jauh, contoh daripada Sabah Sarawak, kita kena bayar kos flight mereka, makan minum, mungkin dia nak adik-beradik, mungkin anak dia ramai, kita nak sewa homestay, kat situ juga melibatkan kos. Yang mana orang kata yang orang tak sedar, mereka beranggapan pembagian harta ni mudah. Kita jangan tengok orang lain, kita kena tengok keluarga kita sendiri. Jangan amalkan konsep tunggu dan lihat. Sebab saya nampak orang kita ni mengamalkan konsep tunggu dan lihat. Tak apalah, keluarga aku tak macam keluarga dia. Aku yakin keluarga aku tak sama nasib macam dia. Dan keluarga aku ni tak nak bagi harta senang. Jadi maknanya kita kena buat persediaan awal ya. Ya, betul. Okey. So, seterusnya kita nak tanyalah pada Cik Syam ni yang biasa dengan masalah hibah kan, kalangan usahawan-usahawan ni Okey. Boleh tak Cik Syam terangkan apa manfaat hibah ni kepada pertama usahawan tu sendiri? Okey. Yang kedua kepada orang yang menerima hibah ataupun pewaris kepada perniagaan tu. Apa benefit yang dia boleh dapat melalui hibah takaful ni? Okey. First kali kita kena faham, bisnes ni kita ada dua. Okey. First, satu enterprise, iaitu satu nama. Yang kedua sendirian hak, dua nama ataupun lebih. Okey. Apa fungsi hibah takaful untuk mereka? First kali adalah untuk membayar hutang. Orang kata debt settlement. Kenapa saya kata hutang? Sebab kita tak yakin. Kita sebagai orang Islam, yes, kita percaya mati tu pasti. Tapi adakah kita yakin esok kalau kita mati tanpa meninggalkan walau satu sen hutang? Sebab hutang ni berat. Sebab dalam Al-Quran pun dah cakap, hatta orang tu orang kata mati syahid sekalipun, tapi bila dia ada hutang, roh dia tergantung-gantung daripada tanah dan juga langit. Okey. Hutang ni kenapa? Sebab bila orang kata bila kita buat bisnes ni, contoh kita meninggal dunia, hutang hibah takaful ni kita bagi kepada, contoh kita nak bagi pada isteri kita bagi pada anak kita. Duit itulah yang mereka akan gunakan untuk membayar hutang-hutang bisnes kita. First kali contoh mungkin kita ada hutang modal. Okay, second kita mungkin ada hutang, orang kata hutang beli mesin. Yang mana mungkin lagi tiga, mungkin kita meninggal sebelum sempat bayar gaji pekerja. Itu pun dikira hutang. Bayar bagi pekerja ke, bayar bonus pekerja ke. Contoh kita ada beli kereta untuk kereta, lori untuk bisnes. Itu adalah hutang-hutang. So, macam saya kata tadi, saya ulang ni sekali. Sebab yes, kita memang orang Islam percaya kita pasti akan mati. Tapi kita tak pasti sama ada kita meninggal besok tanpa meninggalkan hutang. Hutang yang paling berat sekali dalam orang Islam ni lah. Betul. Itu benefit dia antaranya. Saya kata itu ada benefit lain tentang kepada penerima hibah tadi. Penerima hibah, okey, untuk usahawan. Okey, saya yakin dan percaya usahawan-usahawan kat Malaysia ni buat bisnes dah lama. Kata dah, orang kata ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, dan nilai aset mereka pun orang kata hampir 1 juta, ada yang nilai dia 2 juta. Dan mereka berimpian nak memberi bisnes tu mungkin kepada isteri, mungkin kepada anak-anak. Dan apa fungsi hibah takaful untuk ni juga? Kita boleh gunakan sebagai modal, orang kata penerusan bisnes. Kenapa saya kata modal? Sebab kita kena ingat, zaman kita buat bisnes dulu,
tak sama zaman yang anak kita akan teruskan nanti. Saya kata tak sama ni mungkin first kali daripada segi teknologi. Mungkin mesin yang kita guna sebelum ni dah tak relevan pada akan datang anak kita nak gunakan. So anak kita perlukan modal untuk beli mesin baru. Betul. Second, orang kata modal, orang kata untuk mengekalkan pekerja sedia ada. Orang kata nak bayar gaji. Yang ketiga mungkin orang kata anak kita kata bisnes ayahku dah maju, tapi aku nak buka cawangan. Tapi aku tak ada modal. So dengan duit ni lah anak kita boleh kembangkan modal, kembangkan bisnes daripada satu cawangan kepada 2 cawangan, kepada 3 cawangan, 4 cawangan. Yang kelima mungkin orang kata bila anak kita berfikir nak buat bisnes, nak maju mungkin perlukan manpower yang banyak. So dia perlukan modal. Nak buat interview, nak panggil kandidat, nak bayar gaji pekerja yang baru. So dia perlukan modal-modal itu. Modal-modal yang mungkin kita tak fikir. Sebab kita boleh kita nak bagi bisnes satu bangunan kepada anak kita. Tapi andai kata kalau kita tak tinggalkan modal, macam mana anak kita tu nak teruskan? Modal tu yang penting. Dan kat situ juga mungkin anak kita akan buat benda yang sama untuk cucu kita. So mana kat sini bisnes tu berterusan daripada satu generasi dan satu generasi. Dan pahala kita berterusan. Pahala kita di sana diteruskan oleh anak kita, oleh cucu kita, malah cicit kita. Sebab orang kata bisnes ni untuk memberi manfaat pada lebih ramai orang. Anak kita buat benda yang sama, cucu kita buat benda yang sama. Walaupun kita dah tak ada, pahala-pahala kita tu diteruskan oleh anak-anak. Alright, Alhamdulillah. So kepada yang nak tanya boleh tanya direct tuan-tuan kepada Tuan Syam tentang peranan hibah takaful kepada pewaris perniagaan. Boleh anda tanya kepada yang memiliki perniagaan. Saya percaya macam Cik Syam cakap tadi, saya ulang apa yang Cik Syam cakap. Pertama sekali nak bayar hutang. Maknanya hibah ni nak digunakan untuk bayar hutang yang mungkin kita tinggalkan. Kalau kita ditakdirkan kita ni owner business, CEO, kita ditinggalkan perniagaan. Perniagaan ni kalau kita tak ada nanti, kita tinggalkan perniagaan ni mungkin kepada waris atau generasi penerus kita. Tapi kalau kita ada hutang, macam mana hutang-hutang kita ni nak diselesaikan? Dan mungkin dia boleh mengganggu perniagaan juga kalau hutang ni tak dapat diselesaikan dengan duit-duit tadi tu kan? Ya, betul. Yang keduanya berkaitan dengan yang saya ingat tadi, dia sebut pasal modal. Modal macam mana waris ataupun orang yang akan terus perniagaan ni perlukan modal pusingan, modal baru tambahan ataupun peningkatan nilai modal yang baru untuk apa? Untuk tambah cawangan perniagaan, untuk besarkan, kembangkan lagi, atau untuk tukar mesin baru, atau mungkin nak beli teknologi baru, ataupun nak menggajikan orang yang baru. Jadi perlukan modal. Jadi modal-modal ni boleh dapat melalui hibah takaful. Ya, betul. Dua benda yang saya nampak yang Cik Syam cakap. So saya pun ada perniagaan, saya pun terfikir. Pertama hutang kita lah, hutang. Yang keduanya pasal macam nak kembangkan perniagaan. Sebab anak kita ni, kita tak yakin kot bahawa anak kita ni pakar dia sama macam kita. Betul. Jadi dia nak pusing duit tu kadang-kadang tak pandai Jadi kalau tak ada modal tambahan ni mungkin akan ganggu perniagaan. Mungkin juga mungkin anak kita tak ada, orang kata tak ada capability, tak ada minat untuk teruskan bisnes tu. Mungkin dengan hibah takaful ni dia boleh upah orang lain. Orang lain untuk jalankan bisnes. Dia buat bisnes, mungkin dia minat buat bisnes lain. Tapi dengan hibah takaful yang kita ada ni, dia boleh upah orang lain yang ada kepakaran kita untuk teruskan bisnes kita. Maknanya kat sini keluarga kita ada dua bisnes lah. Satu bisnes kita yang diteruskan oleh anak kita tapi dijalankan oleh orang lain, dan bisnes dia sendiri. Maknanya kat sini modal tu boleh engage orang yang ada kebakaran untuk jaga bisnes kita. Maksudnya anak itu boleh mungkin jadi lembaga pengarah saja, mungkin datang mesyuarat lah ya. Betul. Tapi yang menguruskan hal perniagaan harian tu di luar lain. Tapi itu perlukan modal. Modal. Dan modal boleh dapat melalui hibah takaful. So saya nak tanya juga. Kat luar sana saya yakin mungkin kawan-kawan kita tertanya-tanya, siapa yang perlukan hibah takaful ni maknanya siapa golongan yang perlu ambil program hibah takaful ni? Kalau boleh Cik Syam bagi penekanan sikit. Sebenarnya untuk golongan yang memerlukan hibah takaful sebenarnya ada 11 golongan. 11 golongan. Mana-mana yang tengah tengok live ni bolehlah ambil buku untuk catat. Mungkin benda ni
ada dekat diri anda tanpa anda sedar. So sebab itulah saya datang hari ni untuk saya bawa satu topik yang mungkin kita tak sedar. Kita tak sedar dan kita tak fikir. First kali pasangan suami isteri yang tak ada anak. Ada tak yang dalam live ni yang pasangan suami isteri tak ada anak? Mungkin orang kata dah kahwin 10 tahun tak ada anak. Orang kata belum direzekikan ada anak. So hibah takaful ni penting. Orang kata untuk bagi harta. Yang kedua, pasangan suami isteri yang cuma ada anak perempuan sahaja. Saya ulang sekali lagi, perempuan sahaja. Saya ulang kali ketiga, perempuan sahaja. Yang ada anak perempuan. Betul. Kenapa saya ulang 3 kali? Sebab kita kena ingat dalam pembahagian harta pusaka ni, jika tak ada anak lelaki atau ayah, harta tu akan lari jauh. Mungkin akan jatuh pada pakcik kita ya. Tiba-tiba pakcik kita yang jauh tiba-tiba datang. Sebab kita tahu si mati meninggal tak ada anak lelaki. Sebab anak lelaki dan juga orang kata ayah si mati adalah pendinding harta untuk mengelakkan harta ni lari jauh. Lari jauh macam mana? Lari jauh tu maksud saya jatuh kepada pakcik-pakcik. Mungkin ada yang orang kata tak ngam dengan pakcik-pakcik, tiba-tiba bila tahu si mati meninggal, pakcik-pakcik pula muncul. Pernah dengar kan drama-drama macam ni? Orang kata orang Melayu kita ni biasa tengok drama pukul 7, pukul 10. Betul? Yang ini yang orang kata yang orang tak sedar. Sebab itulah kena ambil takaful ni. Yang ketiga, orang kata pasangan suami isteri yang ada anak OKU. Anak OKU ni penjagaan special dan penjagaan dia perlukan kos. Sebab kita tak yakin bila kita pergi nanti waris yang kita tinggalkan untuk menjaga anak OKU ni, anak OKU yang kita tinggalkan ni boleh jaga seperti mana kita jaga. Sebab anak OKU ni perlukan penjagaan yang khas. Daripada segi makan dia, minum dia dah lain, penjagaan dia dah lain, perubatan lain. Kat sini 4 perkara ni melibatkan modal. Kat sini fungsi hibah takaful kita boleh bagi kepada, contoh kita nak minta anak OKU kita dijaga oleh adik-beradik kita. Sebab adik-beradik kita mungkin ada anak sendiri. Dah lah ada anak sendiri dan dia kena jaga anak kita yang OKU. Perlukan modal. Hibah takaful ni berguna. Yang keempat orang kata orang bujang. Orang bujang. Kenapa hibah takaful ni berguna untuk orang bujang? Orang kata untuk membalas, orang kata jasa ibu bapa lah. Ibu bapa orang kata hantar kita time kita sekolah tu, time kita kecil berapa kali kita demam? Demam mungkin seminggu 2-3 kali demam. Lepas tu orang kata lagi nak pergi sekolah, beli baju sekolah. Kat sini orang kata nak membalas jasa ibu. Yang keempat, orang yang berpoligami. Tahu poligami? Saya yakin ramai tahu poligami. Poligami orang kata kahwin lebih dari satu. Kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Yang ini memang kena hibah takaful. Sebab untuk membahagi sama rata kepada isteri-isteri. Jelas? Yang kelima. Orang yang kahwin selepas kematian pasangan yang asal. Contoh suami isteri yang baru lepas kematian pasangan, kahwin baru. Yang ini tak perlu hibah takaful. Sebab mungkin pasangan yang contoh yang meninggal tu isteri mungkin adik-beradik dia tak ramai. Mungkin kahwin baru, mungkin yang kahwin baru tu dah ada anak sendiri. Anak tiri. Sebab kita tahu anak tiri ni tak dapat mewarisi harta pusaka. Hibah takaful ni guna. Jelas? Yang seterusnya adalah pemilik perniagaan. Macam saya terangkan tadi, pemilik perniagaan perlu hibah takaful ni. Orang kata kenapa perlu? Macam kita modal terus bisnes, hutang. Saya ulang lagi, hutang. Lepas tu last kali orang kata mu'alaf. Tahu mu'alaf? Mu'alaf ni orang kata orang yang baru masuk Islam lah. Seperti kita tahu dalam perundangan, orang bukan Islam tak boleh mewarisi harta orang Islam. So macam mana dengan contoh kita masuk Islam, mak ayah kita masih bukan Islam. Kita tahu dia orang kata takkan dapat harta kita walaupun kita meninggal. So
So macam mana kita nak balas jasa mereka dengan melalui hibah takaful lah. So mungkin dengan keindahan hibah takaful ni, mungkin mereka diberi hidayah, orang kata masuk Islam juga. Setuju. Sebab kita kena ingat, apa yang kita buat ni, apa yang kita buat baik akan dibalas baik. Islam ni dah. Okey, jelas? Ada yang catat? Ada yang nak tanya? Okey, kepada yang nak tanya tu boleh tanya kat bawah ruangan komen tu. Apa lagi yang anda perlu tahu tentang hibah kepada waris perniagaan? Tadi Cik Syam, saya di awal tadi kita lihat bahawa orang yang membeli perniagaan ni, kalau boleh memang kita kena masukkan dalam satu agenda checklist. Betul. Selain daripada kita menulis hutang-hutang piutang ni kan, Betul. dia kena juga sertakan satu checklist bahawa dia kena nyatakan dalam dalam catatan dia bahawa dia perlu ada hibah. Betul. Hibah untuk digunakan macam Cik Syam cakap, bayar hutang, kembangkan perniagaan, Betul. untuk selamatkan perniagaan tu daripada terhenti kerana duit pusingan, modal pusingan tak ada. Betul. Jadi dia kena letakkan juga dalam Betul. checklist bahawa kan mungkin dia ada lawyer kan. Saya kan orang berniaga ni kadang dia ada lawyer kan. Betul. Lawyer. Jadi lawyer ni juga perlu dimaklumkan bahawa perniagaan kita ataupun kita memiliki hibah. Supaya nanti bila berlaku kematian, saya tercover bila Cik Syam cakap tu teringat cerita Tiga Abdul, betul tak? Betul. Cerita Piramli yang mana lawyer nama Sulaiman Akhlaqan ketika tu dia menyimpan amanah wasiat dan juga hibah wasiat dan juga hibah daripada Ismet Ulam Raja Ismet Ulam Raja, yang mana kita pun kalau kita ingat balik cerita tu, tiga orang adik-adik, Abdul Wahab dan Abdul Wahid kan. So yang paling bungsu Piramli lah. Jadi macam mana kalau kita tengok adik-beradik ni bila kematian Ismet Ulam Raja, apa yang berlaku, dia telah membulut semua harta Ismet Ulam Raja di dalam negara. Betul? Setuju. Maknanya dan Piramli ataupun Abdul Wahab saya tak ingat Abdul Wahab hanya dapat rumah buruk rumah istana lama kat atas bukit yang tak lama lagi nak runtuh. Kalau ikut cerita tu kan. Jadi ketika tu dia amat dia rasa bahawa apa yang dilakukan oleh adik dia tu tak adil. Betul. Tak adil dan tak sepatutnya lah, yang mana abang-abang dia tu tak adil dan dia tak dapat, dia cuma dapat rumah buruk je. Ketika itulah yang dia mimpi kan, dia mimpi kepada pada malam tu dia tidur, dia mimpi bahawa Sulaiman Akhlaqan lawyer tu dia kata dia mimpi bapak dia, kata saya dia mimpi bapak Ada tinggalkan harta. ada tinggalkan harta dan suruh jumpa Sulaiman Akhlaqan tu, dan apabila dia jumpa bahawa sebenarnya dia kata rupanya bapak ni ada harta di luar negara. Itu yang dinamakan, adakah itu dinamakan hibah? Yes, betul. Okey. Dalam cerita Tiga Abdul, itu sebenarnya Piramli ni dah ajar kita lama dah. Piramli ajar dalam bercerita. Okey. Yang mana dalam wasiat dan tu first kali kata yang tiga orang adik-beradik tu pembagian harta yang tak adil. Okey. Yang orang ni dapat, yang dua orang tu dapat harta, orang kata meriah lah kalau ikut zaman sekarang ni. Yang si seorang lagi dapat rumah buruk. Kat itu wasiat. Datang mana hibah tu? Hibah tu yang malam tu yang dia mimpi. Hibah, orang kata hibah ni hadiah. Itulah yang orang kata Ismet Ulam Raja menghadiahkan harta-harta di luar negara kepada Piramli. Okey, kalau saya nak tambahnya, hibah takaful ni tak boleh digunakan, mungkin ramai tak sedar, boleh digunakan untuk tebus pusaka. Tebus pusaka? Ya, tebus pusaka. Dalam konteks perniagaan ni, kita tahu perniagaan ni ada dua, orang kata enterprise dan sendirian had. Okey. Biasanya benda ni mungkin akan berlaku dalam yang konteks sendirian had. Orang kata dua nama mungkin kita berpartner bisnes dengan kawan kita. Okey, orang kata umur kita tahunnya kita meninggal dunia. Bila kita meninggal dunia, so mana bisnes ni akan diteruskan oleh orang kata kawan kita. So kawan kita nak teruskan bisnes satu hal. Dan mungkin kat situ akan timbul pula isu waris kita. Orang kata waris kita minta balik bahagian modal yang kita gunakan masuk untuk bisnes.
Dah lah kawan kita nak tukar bisnes, nak bayar hutang yang kita tinggalkan, tiba-tiba waris-waris pula tuntut bahagian. Kat situ juga orang kata boleh gunakan hibah takrifun untuk membayar bahagian orang kata adik yang menuntut tu lah. Yang kedua orang kata masa kita buat bisnes, masa kita turun naik buat bisnes, tak ada siapa pun nak tolong kita lah, set up kita lah, run kita lah, orang kata bagi berkembang. Tapi bila berlaku kematian, ramai pula yang menuntut, ramai pula yang mengaku saudara, ramai pula yang mengaku adik-beradik, ramai yang pula orang kata nak minta bahagian. Lah kalau korang dapat harta pusaka terpijak 1 juta, macam mana? Korang nak lepaskan hak ke? 1 juta nak lepaskan hak? Agak-agak nak lepaskan. So apa hibah takrifun ni guna? Dengan contoh kita ambil pampasan 1 juta, kita boleh beli bahagian dia tu. So mana kita nilaikan bahagian tuntutan dia lah 1 juta, okay, kita panggil lawyer, kata okay, aku membeli bahagian kau dengan cash. Yang kata yang ramai orang tak sedar, macam benda ni hibah takrifun ni konteks dia meluas. Okey, Cik Syam, ada satu pertanyaan. Pertanyaan dia daripada saya pertanyaan tadi berbunyi macam ni. Kalaulah katalah dia ada lebih daripada seorang rakan kongsi. Pemilik perniagaan atau rakan kongsi ni semua dia kongsi share modal sama tau. Contohlah seorang 100,000, ada 5 orang 500,000 nak menjalankan satu perniagaan. Tiba-tiba salah seorang daripada pemilik perniagaan tu meninggal dunia. Apa-apa sebab lah adakah hibah takrifun ni boleh digunakan untuk menyelamatkan perniagaan tersebut? Bagus soalan tu. Yes, saya kata hibah takrifun ni boleh membantu menyelamatkan perniagaan tersebut daripada segi orang kata tuntutan balik modal. Contoh 5 orang buat bisnes, dengan setiap orang mungkin contribute 200,000. So mana nilai bisnes tu adalah 1 juta. So once bila orang kata individu A meninggal dunia, bisnes tu akan short 200,000. Short 200,000 atas person A. Yang kita tak nampak di belakang kematian si A, hutang yang si A tinggalkan. Yang kedua, mungkin kita tak nampak dari segi tuntutan waris-waris A. Yang ketiga, mungkin orang kata tak nampak juga waris-waris A nak masuk campur dalam bisnes. Itu yang 3 solusi tak nampak. So apa fungsi hibah takrifun ni? Setiap pemilik polisi, pemilik perniagaan ambil polisi setiap orang 200,000. Contoh untuk balik modal lah. So contoh si A meninggal dunia, 200,000 ni akan dapat dari company. Company boleh gunakan untuk membayar tuntutan-tuntutan tadi, membayar hutang yang si A tinggalkan, dan mungkin ada lebihan, mungkin dia boleh ambil orang baru untuk ganti A. Atau dia boleh gunakan untuk run business. So mana kat sini, walaupun A dah tak ada, bisnes tetap akan jalan, bisnes tetap akan run. Mana dengan duit yang diberikan tadi, modal 100,000, dia ambil satu hibah takrifun nilai 200,000. Betul. 100,000 mungkin dia boleh gunakan untuk teruskan perniagaan, ataupun boleh, saya fikir boleh juga diberikan kepada waris untuk ada tuntutan tu, sebahagiannya, separuhnya bagi balik. Maknanya tadi dia keluarkan modal kan, 100,000 dipegang awal, jadi 100 pulang balik pada waris, 100,000 boleh teruskan perniagaan. Jadi perniagaan tu akan terus maintain. Betul. Ada soalan kedua, Cik Syam. Menarik malam ni. Agak hot juga topik ni. Memang hot, sebab saya yakin kat luar sana bila zaman COVID-19 ni menyerang, saya yakin kesedaran untuk berniaga tu semakin tinggi. Jadi dia orang perlukan information hibah takrifun ni untuk bantu mereka. Betul. Ada soalan mengatakan dia ni mungkin saya tak faham, saya berandaian lah ya. Soalannya berbunyi begini. Sekiranya saya ada hibah takrifun dan berlaku kepada semua penama saya. Dia dah buat hibah, dia dah letakkan nama penama-penama yang akan menerima, tiba-tiba semua mati. Maknanya macam mana? Adakah siapa yang akan dapat duit tu? Soalan ni bagus. Dan soalan juga saya dapat daripada orang kata klien-klien saya lah. Apa best hibah takrifun ni? Hibah takrifun ni, macam saya kata tadi, kita boleh bagi kepada sesiapa je walaupun tiada pertalian darah dan berlainan agama. Dan hibah takrifun ni berkuasa selagi pemilik polisi ni masih hidup. Pemilik polisi masih hidup. So contoh, penama-penama tersebut meninggal dunia, kita boleh gantikan dengan nama orang lain.
selagi kita masih hidup. Oh. Contoh dia tak meninggal, contoh penama tak meninggal dunia sekalipun. Contoh kita ambil pampasan takaful 1 juta. Kita letak dekat A 800,000. Okey, 800 A tahu kita bagi A tahu si A ni tahu kita bagi dia 800,000. Mungkin lepas dapat tu 800 dia terus macam lain macam dengan kita boleh tukar nama lain. Selagi kita sebagai pemegang polisi ni masih hidup, kita berkuasa atas polisi. Bila masa kita nak tukar boleh, nak bagi kepada sesiapa, kita boleh tukar. Tapi kalau dalam bentuk barang tak boleh tukar Ya, kan? betul. Maknanya kalau contoh dah hibahkan rumah, tak boleh dah suka-suka tukar. Tapi kalau ada pampasan takaful ni sebab dia bersyarat, syaratnya adalah syaratnya kematian. Selagi Maknanya- pemilik polisi belum berlaku Ya. kematian, dia masih berkuasa. okey. Maknanya dia belum mati. Ya, betul. Selagi dia belum mati, dia boleh tukar siapa yang dia suka nak bagi. Ya, betul. Ini aku punya. Ya betul kan. Jadi kalau barang tak boleh lah kan. Sebab Ya, macam betul. dah jadi muka janji betul lah. Betul. Sebab hibah ni kalau hibah barang dia on the spot dapat terus kan. Ya, Mutlak betul. lah kan. Betul. Kalau aku bagi kau ni, kalau bagi tanah boleh isi borang pun 14A Ya, kan. betul. Bagi Tukar tanah, nama. tukar nama kan. Tapi oleh kerana hibah takaful ni dia memang berbeza dengan hibah yang biasa masyarakat Melayu tahu, iaitu macam contoh kadang-kadang kita ni macam saya anak sulung. Kebetulan ayah saya meninggal dunia sebelum mak ayah dia meninggal dunia. Maknanya nenek atuk saya masih hidup tapi bapa saya meninggal awal. Jadi oleh kerana saya ni sebagai anak tak dapat cucu dia yang memang tak akan dapat bahagian faraid Betul. daripada harta bapa saya ataupun harta atuk nenek saya, sebab bapa saya dah meninggal dulu. Betul. Jadi atuk dan nenek saya berbesar hati katalah bagi tanah. Bagi tanah, dan kami buat satu pertukaran nama tanah 14A. Jadi itu namanya hibah mutlak Betul. dan itu memang tak boleh tukar lah. Iya. Kan. Dan tambahan pula juga untuk penonton saya, kepada penonton di luar sana, bahawa hibah mutlak ni sebenarnya pertama tak boleh tukar-tukar lah. Memang tak, kalau dah bagi tak boleh ambil balik, dah buku siku lah dia kata. Tetapi hibah mutlak ni untuk pengetahuan yang saya baca lah bahawa kita boleh kalau seorang ayah atau ibu bagi pada anaknya, Boleh tarik. mereka boleh tukar. Boleh tukar bila masa. Boleh Tapi kalau tukar. antara pasangan tak boleh. Maknanya ibu bagi pada harta pada anak boleh tarik balik. Boleh. Sebab ibu dan ayah ni ada kuasa Ya, mutlak terhadap anak. Betul, betul. Okey, alhamdulillah. So menarik pesan ni pada malam ni, dan ada soalan lagi. Apa? Ada limit tak untuk letak penama Okey. kepada hibah tadi? Hibah takaful. Maksimum 10 nama lah. Maksimum. Maksimum 10 Tak nama. boleh lebih. Tak boleh. Sebab apa? Sebab apa yang diwakilkan dalam polisi takaful, Ya. penama boleh letak minimum seorang, maksimum 10 orang. Okey. Dan boleh dan hibah takaful ni kita boleh tentukan percentage tu berapa. Okey. Kita letak 10 orang, kita nak bagi seorang 10% boleh, ada seorang 20, ada seorang 10% pun boleh. Okey. Sebab atas kuasa kita. Maknanya limitnya kalau dalam hibah takaful ni boleh letak 10 orang lah. Betul. Maknanya lah. Maknanya kalau itu untuk satu sijil. Ya, betul. Kalau dia ada banyak sijil, sama juga. So maknanya contoh polisi satu ada 1 juta, polisi kedua 1 juta. Okey. Polisi satu maksimum 10 nama, polisi kedua maksimum 10 nama. boleh tak orang yang berbeza? Boleh. Macam saya kata tadi, saya ulang tadi, hibah ni kita boleh bagi sesiapa je. Maksudnya 10 Ah. orang tu katalah anak dia 20. Betul. Macam anaknya 20 orang, bini ramai, rumahnya ramai, Betul. rezekinya murah. Jadi nak cerita kat sini, dia boleh agihkan lah. Maknanya yang penting setiap satu sijil tu 10 nama penerima hibah. Ya, betul. Kalau dia ada lebih daripada 10 orang, maknanya dia boleh buat polisi kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, betul. Maknanya macam Cik Syam cakap tadi, orang yang berpoligami ni kena ada hibah takaful ni. Ya, betul. Sebab dia ada 4 isteri. Betul. Setiap orang isteri tu mungkin kalau katalah ada 10 anak, maknanya dia kena buat 4 kali hibah lah, 4 sijil hibah lah, betul? Betul. Alright, so jelas sangat jelas tuan-tuan. Malam ni kita dihujani. Okey, soalan yang seterusnya. Bolehkah saya nak letak hibah takaful saya Okey. kepada badan kebajikan atau yayasan? Cik Syam, macam mana? Boleh. Tapi ada syarat dia. Badan yayasan ni kita tak boleh letak atas nama badan yayasan tu. Okey. Okey, kita kena letak atas nama Pemegang mana? pemilik. Oh, Pemilik pemilik. tu. Oh, pemilik yayasan. Pemilik yayasan. Contoh Ini kita dulu. ada orang kata saya nak ambil hibah takaful ni tapi saya tak nak bagi anak saya nak buat, orang kata nak buat amal. Saya nak letak dekat rumah anak yatim, rumah orang tua, orang kata madrasah.
boleh, tak ada masalah, tapi kita kena letak atas nama individu. Okey. Terletak nama pengetua ke, nama dia punya CEO ke. So betul. Maknanya biasanya kalau bahagian kebajikan ni dia dipanggil ahli lembaga pemegang amanah. Betul. Jadi mana-mana individu tu boleh je lah, macam Cik Syam cakap individu Ya, betul. Mana atas nama badan tu tak boleh. Tak boleh. Okey, mana untuk hibah takaful ni kita boleh letakkan pada nama atau orang yang bakal menerima hibah takaful ni adalah nama individu pemegang amanah ataupun pemilik kalau yayasan tu dia institusi tu lah. institusi tersebut. Okey. Alhamdulillah, soalan yang lain. Okey, soalan saya tengok yang lain lebih kurang sama. Jadi saya yakin Cik Syam dah jawab lah soalan tu. Sebenarnya sesi kita ni mengambil masa lebih kurang 30 minit lah setiap minggu. Sebab apa? Kita pun nak menghormati waktu rehat anda. Tapi saya yakin dan percaya anda kat luar sana masih banyak soalan yang boleh dijawab, mungkin akan ditanya oleh Cik Syam. Saya yakin Cik Syam boleh tak bagi nombor telefon kat dia orang? Penonton kita nak tanya boleh direct WhatsApp anytime Cik Syam InsyaAllah anytime. Okey. Boleh bagi nombor telefon Cik Syam tak? Share kat dia. Boleh, tak ada masalah. Boleh sediakan pen yang kertas masing-masing. Okey. 013 Ya. 725 5859. Boleh ulang sekali. 013 Ya. 725 5859. Apa-apa boleh WhatsApp saya, boleh call up untuk orang kata kita share ilmu. Jangan risau, saya takkan jual apa-apa. Saya akan share dulu ilmu, saya akan cuba bantu selesaikan masalah anda dulu. Saya tahu ramai di luar sana bila orang kata bila ejen takaful nak jumpa, malah nanti kena beli, malah nanti kena ambil takaful. Jangan risau. Tugas saya datang untuk selesaikan masalah dulu. Kita akan bawa kepada satu masalah yang mungkin kita tak pernah fikir. Saya bantu bagi idea macam mana nak selesaikan. Baru lepas tu baru anda berfikir adakah polisi takaful ni dapat membantu menyelesaikan masalah anda atau tidak. Jangan takutlah untuk jumpa ejen takaful ni. Okey, jangan takut. Pesanan Cik Syam malam ni, jangan takut jumpa konsultan takaful. Kan? Dan saya yakin dan percaya usahawan takaful seperti kita juga, seperti para pelanggan, mereka sebenarnya ada niat nak bantu kan. Cuma kadang-kadang setengah kita berprasangka bahawa mereka kadang-kadang akan memaksa kita. Tuan-tuan, saya yakin setiap pelanggan, setiap orang ada hak untuk menolak apa saja tawaran yang diberikan dengan pilihan-pilihan. Dan saya yakin ejen takaful juga sebenarnya datang untuk menyampaikan ilmu, dan mereka selain daripada menawarkan pilihan-pilihan, mereka juga sebenarnya telah dilatih untuk menyampaikan mudah-mudahan dengan ikhlas supaya apa yang disampaikan menjadi amal jariah bagi mereka. Tuan-tuan, sebenarnya kita masa amat mencemburu kita, sebenarnya kita dah berada di ujung acara kan. Dan mungkin besok kita kena pergi kerja. Jadi malam ni sebenarnya setakat itu dululah apa yang dikongsikan oleh Cik Syam. Kita ucap terima kasih kepada Cik Syam kerana malam ni malam cuti meluangkan masa bersama kita untuk mengupas hibah takaful, manfaat dia kepada pewaris perniagaan. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu depan dengan tajuk yang lebih penting juga, dan yang kita akan berbicara tentang bagaimana apa beza mengambil perlindungan takaful atau insurans untuk perumahan anda. Mana lebih baik ambil MRTP atau MLTA atau MLTP. So kita nak tengok pada minggu depan dengan kupasan yang menarik tersebut. Minggu ni kita dah buat satu benda yang saya fikir dinanti-nanti oleh para niaga. Tapi minggu depan kita nak bicara kepada pemilik rumah, orang yang beli rumah. Macam mana sekiranya berlaku musibah, mati atau meninggal dunia atau hilang upaya, so macam mana rumah tu, adakah jatuh ke tangan waris yang diharapkan, ataupun bergaduh adik-beradik, berebut, pecah rumah, mungkin nak bagi macam kek. Kita nak jawab minggu depan bersama panel jemputan kita pada minggu depan, insyaAllah. So jangan lupa pada waktu yang sama, hari yang sama, waktu hari Rabu minggu depan, bersama topik yang lebih menarik yang bakal disampaikan oleh ahli panel undangan kita yang akan mengisi ruangan ataupun slot malam kita, insyaAllah, bersama Kopi-Kopi MMG, santai sapi sampai, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.